Udah ya mahal aku punya tuh, paling-paling tuh kita dapat. Semua sudah ada ke dia. Kita tengok politik sekejap. Okey, semua sudah ada. Okey, tadi ada satu soalan kita terima berkenaan dengan di luar sana tu banyak yang offer kita kontraktor ni dia boleh menjalankan ataupun mendapatkan keputusan macam skor. Adakah pernah ditawarkan oleh mana-mana agensi ke orang ke? Ada kan? Okey. Kalau dalam keadaan tu sebenarnya si IDP dia tiada kawal sedia. Bagi ejen-ejen yang yang membuat benda-benda begini, dia tiada kawal sedia. Jadi ejen tu sebenarnya tidak salah, sebab itu memang dia punca cari duit lah, cari dia punya kehidupan lah. Jadi kita berserah kepada kontraktor itu sendiri. Okey, kalau banyak duit bayar 4,000, 2,000 bayar. Tapi ruginya tuan-tuan dan puan-puan lah. Dan satu yang paling penting adalah kesannya. Kesannya apa terjadi kepada kita? Okey, kepada kalau kita hire agent ni, and then kita percaya dengan dia 100% lah. Maksudnya apa yang buat tu kita, yang penting kita tahu dapat 2 bintang, 3 bintang, dapat sijil yang kita mahu lah. Okey, tapi kesannya kita tidak tahu. Okey, kalau dalam keadaan tu kita dapati kontraktor ni mengemukakan dokumen palsu macam tadi kan, kita tidak mahu tahu pun ejen tu apa dia buat. Lepas tu kita panggil kontraktor-kontraktor ni, tuan-tuan dan puan-puan ni pergi pejabat CITV, ataupun kami datang sendiri pergi pejabat untuk skor ni. So kalau kita dapati mengemukakan dokumen palsu, okey, kalau PPK tu pendaftaran lesen sekarang ni, tindakan yang dikenakan sekarang adalah gantung. Okey, gantung pendaftaran 1 tahun kalau PPK lah. Okey, yang paling berat adalah batal pendaftaran terus, kita batalkan. Okey, sebab dia mengemukakan dokumen palsu. Dia tidak salah pun, tapi dia akibat dia menanti ejen untuk buat. Jadi tidak boleh tidak kita terpaksa ambil tindakan bagi pemilik syarikat, pemilik kontraktor itu sendiri. Kita tidak boleh ambil tindakan bagi ejen, sebab dia sebagai ejen pun kita yang sebagai owner syarikat ini bertanggungjawab terhadap pendaftaran kita sendiri. Jadi itu yang kita kenakan tindakan lah kalau PPK. Kalau macam batal tu kan, Kalau apa? Kalau macam batal kan, dia punya pendaftaran tu adakah kalau kita sudah batalkan pendaftaran syarikat tu, penama tu pun akan ikut. Iya. Okey, dia punya tindakan batal pendaftaran PPK dengan penalti RM3,000 untuk setiap pengarah. Okey, setiap pengarah itu maksudnya kalau 5 orang dalam syarikat itu sebagai pemilik syarikat, 5 ni kena bayar RM3,000 satu orang. So kalilah RM3,000 untuk riliskan dia punya nama. Okey, kalau syarikat ni dia tidak mau sudah pegang, biarlah situ kena batal. Lepas tu satu ni dia mau buka syarikat lain. Okey, dia anggaplah dia abaikanlah, maksudnya dia tidak mau menahu, dia tidak tahu menahu pun tentang syarikat tu lagi. Jadi dia buka syarikat baru. Bila buka syarikat baru, kita detect IC dia ada kena sekat di syarikat tadi. Dia tidak boleh buka syarikat ini selagi dia tidak clearkan bayaran penalti RM3,000 tadi. Itu dia punya adalah. So kena bayar dulu RM3,000 untuk riliskan nama. Okay.
Dalam keadaan batal tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi kemukakan rayuan. CIDB masih mendengar kontraktor lagi, dia punya runutan ya. Kita still akan tengok dokumen-dokumen rayuan semua. Tapi 3,000 tadi tu tetap kena. Lepas tu saya makan semula bayaran RM350 untuk proses. Saya makan semula. Maksudnya cash ni kita bawa, kita proses balik, masuk dalam jawatan kuasa untuk menentukan sama ada rayuan kontraktor ni diterima. Okay? Jadi jawatan kuasa tu yang menentukan keputusan tadi diterima ataupun tidak. Itu kita panggil semakan semula. Okay? Permohonan semakan semula. Okay? Clear? Jadi kesimpulannya di sini, jangan menggunakan agent. Saya sarankan jangan menggunakan agent, kecuali memang duit tu banyak sangat. Tak tahu di mana mau lapor sudah. Kan berlimpah-limpah sudah. Jadi caranya dengan agent lah. Kecuali begitu. Tapi kalau tidak, better rujuk pegawai-pegawai CIDB, datang kepada kuantua CIDB, minta bantu dengan orang. Still kita boleh terima lagi lah, kita akan bantu. Okey? Okey, kita terus kepada skop 1, prestasi perniagaan. So dalam skop 1 ni kita akan sentuh tentang kadar keuntungan tahunan, kadar pertumbuhan kewangan, strategi peroleh kerja, status order book, kepuasan pelanggan. So boleh next. Okey, siapa ada laptop boleh buka terus sistem lah. Boleh tengok pendaftaran, tengok punya skor punya apa borang tu. Okey. Okey, untuk skor 1 ni dalam skor tu soalan 1 dan 2 ni sebenarnya dia auto daripada pendapatan terkini, income, pendapatan sebelum, pendapatan terdahulu yang di atas tu. So di atas tu tuan-tuan dan puan-puan akan isi lah berdasarkan revenue ataupun pendapatan yang tuan-tuan perolehi untuk tahun 2024, 2023, 2022. Adakah meningkat, menurun atau mendatar sama saja. Jadi dekat situlah isinya. So bila isi yang pendapatan semua tu dia akan auto terus. 1, 2 tu pun dia akan auto. Sistem akan klik terus di mana kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi untuk kelihakan benda yang nombor 2 tu dia ada formula sebenarnya. So formula ni next ni kita ada sesi quiz sikit lah untuk kira. Siapa yang pantas dan tepat, kita akan bagi satu hadiah berdasarkan formula ni. Semua formula sudah kita bagi, cuma kamu kira-kira saja berapa yang kamu dapat. Okay? So next. Okay. So ini adalah soalan dia. Boleh jawab. Jika syarikat JLG memperoleh pendapatan seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah, berapa keperatusan kadar purata pertumbuhan keuangan syarikat tersebut? Jadi boleh masukkan saja dalam formula. Boleh kira sekarang siapa yang terpantas dia akan mendapat hadiah dan jawapan yang tepat. Saya bagi dalam kurang 5 minit untuk kira. Masukkan saja dalam formula supaya kamu lebih faham lah macam mana boleh dapat kamu punya purata kadar pertumbuhan. Sedia pun saya rasa boleh join juga. Tapi tidak dapat hadiah lah. Ya, kita akan bagi. Cuma ini untuk pemahaman kamu. Okey, ada yang dapat sudah jawapan? Ada. Okey, yang baru sampai boleh terus ambil kalkulator, kira ikut berdasarkan formula itulah. Ada. Bapak cinta om dah okey lah. Masukkan saja
semua formula sudah dibagi PD, PS, PT. Jadi tolak darab 100 dapat jawabannya. Ada berapa? Betul. Kita temukan sikit lah untuk dia. Okey, urusnya ada sedikit untuk peserta yang berjaya menjawab. Yang mana? Aku dah nampak. Siapa? Ya, kepada si siapa? Paket umrah. Boleh sampaikan yang dia teruslah. Okey, di akhir sesi ini kita akan ada satu lagi kuis lah. Maksudnya kita rangkumkan semua apa yang kita belajar hari ini dalam satu kuis. So kuis itu akan menentukan lah siapa yang 1, 2, 3. Okey, so dapat tadi 22.5%. Okey, back balik. Back tadi nombor terus. Okey, daripada formula ini tadi kamu berada pada di antara 20.1 hingga 25%. So memang sistem akan tik teruslah automatik bila kita istihara. Cuma saya terangkan macam mana boleh dapat itu melalui formula yang disediakan untuk pengetahuan saya. Okay, so next. Okay, so dokumen yang diwarnai untuk soalan 1 dan 2 adalah laporan audit beraudit 3 tahun terkini. Okay, kalau Sdn Bhd mesti dia ada laporan beraudit. Okay, financial report mesti dia ada. So maknanya audit tu mestilah yang disahkan oleh juru audit ataupun pensedia sumpah ataupun SSN lah yang mengesahkan. Kalau tiada pengesahan daripada agensi tersebut, pemilik kita tak mikir. Okay. So kalau pemilikan tunggal pula, penyata kunci kira-kira 3 tahun terkini, mestilah ada cok juga dan tanda tangan pengarah syarikat. Kalau tiada penyata kunci kira-kira, boleh menggunakan borang B. Okay. Borang B ini adalah daripada LHDN. Okay. Siapa yang pernah buat di sini, saya rasa dia tahu LHDN. Siapa yang tak pernah buat tu maknanya dia ada istihad lah. Kan? Lari daripada income. Daripada ikan teh, betul kan? Okay? So paham di sini. So kebanyakan yang kontraktor yang kita jumpa, dia mau naik surat tawaran kerja atau kontrak, dia mau naik dalam sistem. Sebenarnya itu salah. Ataupun penyata keuangan. Contohnya macam enterprise kan. Enterprise kan dia penyata kunci-kunci kira-kira ni mungkin dia tidak tahu sediakan. Kan? Penyata kunci kira-kira ni sediakan sesimpel mana? Boleh. Dalam Google tu banyak. Boleh refer yang itu saja. Buat penyata kunci kira berapa perbelanjaan untuk tahun ini, tahun lepas berapa, keuntungan berapa, liability hutang tu berapa. Sebenarnya guys, ada boleh tengok contoh lah. Okay? Jadi kalau mau naik penyata keuangan tu, kita akan reject lah. Reject maksud dia daripada yang tadi kita akan tolak. Kita akan proses, kita akan antik balik apa yang tuan-tuan dan puan-puan jawab. Okay, so next. Okay, so kita pergi kepada soalan 3 dengan soalan 4. Okay, soalan 4 ni, soalan 3 ni kebiasaannya kita akan tanya kontraktor, apa itu hubungan rangkaian? Apa itu hubungan rangkaian? Networking, ya networking betul. Dalam bahasa Inggris dia networking, dalam bahasa Melayunya hubungan rangkaian. Okey, hubungan rangkaian apa yang tuan-tuan buat? Ada buat? Untuk yang tadi disable tu ada buat? Tiada. Okey, networking ni sebenarnya dia macam mana? Dia banyak meeting dengan agensi, meeting dengan ketua-ketua kerajaan, pergi PBT, MPT, itulah meeting dengan orang memperkenalkan syarikat kita. Itu sebagai networking lah juga. Boleh tik. Tapi tik tu mesti ada bukti. Okay? Kalau tik saja tapi tiada bukti, macam mana kita tahu? Macam mana saya tahu kamu buat benda tu? Melalui gambar.
Meeting progress antara dengan siapa? Kalau antara kamu saja itu bukan hubungan rangkaian. Meeting progress. Kalau dengan dia itu proyek yang sudah kamu dapat, maksudnya belum. Ini belum kamu dapat. Maksudnya kamu pergi MPS, oke, ketua eksekutif syarikat kamu lah, ataupun kamu punya pengarah, pergi jumpa MPS punya director, buat satu meeting dengan dia. Oke tuan, kan ini ada syarikat-syarikat sekian kepakaran kami dalam bidang ini. Jadi kalau ada projek bolehlah kita further discussion lagi kan. Begitu. Itu adalah hubungan rangkaian. Kita memperkenalkan syarikat kita kepada pihak-pihak lain. Oke? Paham ya hubungan rangkaian itu? Jadi macam mana kita membuktikannya? Melalui bergambar. Habis meeting itu ambillah gambar. Ramai-ramai di belakang, kebiasaan lah, belakang MPS punya signboard, JKA punya signboard. Jadi nampaklah di situ bahwa kamu sudah membuat hubungan rangkaian. Oke, paham ya? Lepas itu kalau kamu tik, kalau tiada jangan tik. Apa hubungan rangkaiannya? Tiba-tiba kamu tik, padahal kamu tidak pergi pun. Ya, so kalau tiada jangan tik. Oke, sebab bila kamu tik dia akan efek kamu punya bintang, mungkin dia akan naik. Jadi itu yang kita datang pergi syarikat itu kita akan cakap betul kamu buat rangkaian ini. Sebab kamu tik, kalau kamu tidak tik kan tidak tanya lah. Itu dia punya. Jadi yang kedua adalah penyertaan dalam misi perdagangan. Misi perdagangan ini biasanya syarikat-syarikat besar lah. Kalau setakat G2, G3 itu buat misi perdagangan itu saya rasa macam jarang bagi kita dengar. Kecuali kamu memang link kamu memang besar lah. Sebab misi perdagangan ini dia buat pameran, dia buat exhibition. Oke, contohnya majlis perbandaran buat majlis bersama bertemu pelanggan sandakan. Pas itu kamu pun pergilah majlis perbandaran. Oke bos, saya mau buka satu booth di sana di MPS. Bolehkah? Boleh, bayarlah. Kalau mau buka, itu pun salah satu lah maksudnya misi perdagangan. Tapi ya jarang kan kita. Oke, kalau G7 yang syarikat-syarikat besar kan, contohlah kontraktor besar Garuda, dorang banyak misi perdagangan ni. Dorang pergi joint exhibition di KL sana. Lepas tu dorang akan bawa produk-produk dorang lah untuk mempromosi apa yang dorang buat. Itu melalui gambar juga. Kita akan tengok melalui gambar, bukti bergambar. Oke. Kalau pergi luar negara, lepas itu ada staff. Oke, staff kita hire. Maksudnya tuan ni dia pergi China untuk buat perdagangan meeting. Jadi saya ini macam mana dia tahu? Kamu pergi luar negara. Melalui gambar tadi, gambar meeting juga. Lepas tu orang tu mesti ada ID card. ID card dia mesti ada, ID card syarikat. Mesti ada caruman KYC. Baru kita consider dia tu sebagai staff yang dihantar untuk misi perdagangan. Oke, itu salah satu dia lah yang kita boleh ambil kira. Oke, pengiklanan dan promosi ni sebenarnya ini adalah bonus kepada kontraktor. Pengiklanan dan promosi dia boleh tik saja. Oke, sebab ada Facebook kan? Betul tak? Ada Facebook. Kontraktor ada Facebook. Oke, boleh tik dekat situ lah pengiklanan dan promosi. Maknanya servis kamu iklan, kamu pun ada business card. Business card kamu tu di sebalik dia tu ada kamu punya servis. So itu pun salah satu sebagai promosi dan juga pengiklanan. So boleh tik di situ. Okay, ini bonus mark lah untuk kontraktor. Kalau dia tidak tik, maknanya dia rugi lah. Sebab itu kebanyakannya sekarang ni kita kan ke arah teknologi sudah. Jadi kalau tidak ada benda-benda yang macam Facebook, WhatsApp punya channel ke apa kan, bisnis punya WhatsApp tidak ada, saya rasa ketinggalan tu. Dia kena belajar lagi banyak untuk mempromosikan syarikat-syarikat dia. Okey, so yang kedua adalah risikan pasaran. Okey, risikan pasaran ni maksudnya kamu menyertai tender. Bukti-bukti kamu menyertai tender. Okey, kalau ada boleh tik, kalau tiada jangan tik. So yang seterusnya adalah pasaran unggul.
Okey, pasaran unggul ni adalah melibatkan persetujuan daripada agensi lain. Okey, persetujuan daripada agensi lain seperti macam ST, kalau kamu ada ST politik. Kalau di Sabah ni Jabatan Air, kalau ada setuju daripada Jabatan Air politik. Pasang sesalur tu kalau ada politik. Itu sebagai pasaran unggul lah. Okey, paparan di laman ni lebih kepada laman web syarikat. Okay, biasanya ini syarikat-syarikat besar lah yang ada laman web ni. Saya tidak nampak pula kalau G2, G3 ni ada laman web sendiri. Jadi kalau kamu buat pun tak ada masalah, bolehlah lagi bagus. Ya. Tuan yang my digital tu contractor. My digital contractor. Ya, adakan laman web. Itu macam kerajaan punya ke? Betul kan? Kerajaan punya kan? My digital contractor. Betul kan maksud dia? Jauh kaki. My digital contractor ni saya rasa macam ini ni kamu buat sendiri. Maksudnya syarikat tu dia mau ada laman web supaya klien-klien ni tahulah kamu ada ni adalah syarikat-syarikat besar yang ada strong ada laman web. Jadi dia tengoklah profil kamu di dalam tu. Macam www.abccompany.com.my. Itu adalah laman web. Okey. Seterusnya adalah strategi penentuan harga. So ini adalah macam mana kamu satu unit lah di dalam kamu punya company boleh menentukan pasaran harga. Maksudnya boleh kamu bermain lah, kamu tahu harga semasa untuk tender ni berapa. Jadi di situlah kamu boleh tik. Kalau tiada jangan tik. Okey, kerjasama ni adalah lebih kepada joint venture. Okey, joint venture ni maksud dia kamu G2 dan G3 ni bekerjasama dengan syarikat G7 untuk menjalankan satu projek pembinaan jalan di Sabah. Itu sebagai kerjasama lah. Maksudnya dalam LOA tu, dalam surat tawaran tu ada dua company buat projek yang sama, dia bekerjasama. Itu kita ambil kira. Okey, kalau lantikan sebagai sub ni, itu tak ambil. Itu tidak dia ambil. Okey. So lain-lain tu seperti macam WhatsApp, promosi melalui WhatsApp, melalui email pun boleh tik dekat lain-lain lah kalau kamu buat. Tapi mesti ada bukti lah bahawa kamu buat. Kalau tiada bukti, kita tidak terima. Maksudnya kita antik benda tu kalau kamu tidak buat. Okey. So seterusnya soalan keempat. Okey, soalan keempat, apakah status order book anda bagi tempoh projek sedia ada? Okay. Ini ni macam mana mau tengok order book ni? Status projek sedia ada. Okey, fahamkah order book tu apa? Faham? Tak faham? Okey, order book ni baki projek. Contohnya kamu ada 5 projek. Okey, 5 projek ni mana satu yang tertinggi bakinya lagi? Kebanyakannya, kebiasaannya kita pegawai CIDB akan rujuk jadual 16 dalam profile kontraktor. Kan ada kan maklumat projek kamu isytihar kan, bila tarikh mula, bila tarikh siap. So di situ kita akan tengok berapa baki yang tertinggi lagi. Okay? Kalau kamu tidak isytihar, maksudnya kamu tiada projek lah. Bila tiada projek, sepatutnya jawapannya tiada. Bila tiada, mungkin kamu dapat 0 bintang ataupun 1 bintang. Mungkin. Sebab itu perkiraan sistem. Jadi kalau kamu ada projek yang 2 tahun, 3 tahun lagi baki dia, just stick sahaja 3 tahun, 2 tahun. Kita akan semak melalui jadual 16 tadi. Okay. Kalau tiada, contohnya kami baru sampai. Okay. Kami masuk pejabat ni. Kami masuk pejabat tuan-tuan dan puan. Okay. Kamu ada tik. Kami tanya dengan tuan-tuan dan puan. Kamu ada tik 3 tahun book order. Bila kita tengok dalam sistem kosong, jadual 16 dia tidak isytihar pun. Okey, tapi dia ada projek LA yang dikemukakan. Oh, ini projek saya buat. Yang latest lah, saya ada 3 tahun lagi baki. Adakah saya ambil kira? Ambil kira? Boleh juga.
tidak ambil kira. Malah kita akan bawa lagi LA ni, kita hantar pergi penguatkuasa. Penguatkuasa cek LA, dia tidak istihad. Nah. Macam mana? Dia word of lah. Maksud dia projek yang ada tu baki dia berapa yang tertinggi. Dia word of, maksud dia duration kan. Contohnya 1 tahun. Okey, dapat projek 1 tahun. So berapa baki lagi dia ada? 3 bulan, 6 bulan. So di situ lah macam gitu. Kurang daripada 1 tahun. Boleh tik kurang daripada 1 tahun tadi. Betul. Projek yang baki ada lagi. Ya. Jadi kita tidak ambil kira lah kalau dia tidak istihad projek itu. So maknanya tiada. Bila tiada, bintang jatuh. Okay, faham? Okay, alright. So next. Okay, yang tadi tu kamu buat naik surat tawaran lah. Surat tawaran kalau kamu ada 5 projek, pilih yang mana tertinggi, yang mana latest. Maksudnya salah satu saja. Jangan kamu upload 5-5. Jangan, ambil yang satu saja. Even kalau kita pergi pejabat pun, pejabat tuan-tuan dan puan, kita akan ambil satu saja sampel untuk membuktikan bahawa apa yang tuan-tuan istihad itu adalah betul atau tidak. Okay? Okay, ini saya terangkan tadi. Boleh next. Okay, soalan 3 dan soalan 4 seperti yang saya cakap tadi lah. Okay, next. Okay, soalan 5A, bagaimana syarikat memperoleh maklum balas dari pelanggan? Boleh pilih lebih daripada satu. Okay, okay, ini maklum balas daripada pelanggan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan ni dapat projek daripada JKR ataupun daripada persendirian lah. Persendirian tu maksud dia, saya buat rumah kampung, banglo. Okay. Lepas tu kamu dilantik sebagai kontraktor yang buat benda tu. Jadi kamu mesti sediakan, maksudnya saya sarankan, bukannya kewajiban, tapi kelebihannya kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kamu sediakan borang, kaji selidik, maklum balas pelanggan, hantar kepada owner rumah tu ataupun majlis apa-apakah, minta dorang tik, buat survey lah, kaji selidik macam mana prestasi kerja tuan-tuan, adakah baik atau tidak, ataupun kualiti macam mana, ikut spek atau tidak, begitu. Sediakan saja. Okey, kalau tiada benda-benda begitu, melalui WhatsApp pun boleh. Okey, hantar WhatsApp kepada pelanggan. Okey, tuan boleh bagi feedback, maklum balas berkenaan dengan kita punya kerja. Okey, reply. Okey, kita mau screenshot WhatsApp yang membuktikan bahawa tuan-tuan puan-puan ada buat maklum balas pelanggan. Sama juga dengan email lah. Email kena ada maklum balas. Begitu. Kaji selidik tadi melalui orang, kena ada orang, kita akan tengok. Ya, tuan ada soalan tadi? Belum siap lagi? Ya, kerja sudah selesai. Yalah, maksudnya yang sudah siap, pastikan sudah siap. Sebab penilaian itu mestilah yang sudah siap kan. Apa kualiti kerja tuan-tuan dan puan, sama ada memuaskan hati ataupun tidak. CPC itu CPC itu kita akan gunakan, tapi di dalam soalan lain. Soalan lain kita akan pakailah. Tapi kalau dalam soalan 5A ni, dia lebih kepada maklum balas pelanggan. Okay? Pelanggan, maksudnya pelanggan ni siapa? Yang kamu buat projek dia lah. Itu pelanggan kamu. Ya, boleh. Sebab kamu dilantik oleh Menkon, jadi kamu mintalah feedback daripada Menkon sama ada kerja kamu ni baikkah tidak, kualiti dia okey kah tidak, mengikut spek kamu kah tidak. Gitu. Tuan, dia tanya. Ya. Macam mana kan kamu didapatkan 2 bintang tu ya untuk kaji tuan? Itulah seperti saya
cakap tadi lah, ini kita tidak bantu kontraktor macam mana pun dapat 2 bintang. Ya, kami tidak boleh bantu. Sebab itu bermain dengan sistem. Tik 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 tik. Dia akan kira dapatlah 1 bintang. Gitu. Itu berdasarkan dokumen yang dimuat naik. Okey, kita akan semak juga betul kan tidak? Dalam sistem kebanyakan kami kontrak paduan tidak pakai. Yang mana? Banyak soalan-soalan itu tidak berkenaan dengan kami. Iya betul. Memang kita akui soalan ini yang skor ni dia melibatkan semua grade G2 sampai dan G7 menggunakan soalan yang sama. Okey. Jadi sekarang ni CIDB sedang bangunkan satu skor 3.0 kita panggil. Yang ni 2.0. Upgrade lagi 3.0. 3.0 tu soalan dia ikut grade. G2, G3 soalan ini lain. G4, G5 soalannya lain. Macam itulah lebih kurang. Buat masa sekarang ni kita masih tertumpu kepada soalan inilah skor 2.0. Maknanya sama saja. Walaupun kamu tidak buat apa-apa, kamu mesti jawab. Tapi Gitu. bila lawat pejabat kami dari situ pejabat sana dia. Macam mana? Bila datang bila nanti pihak CIDB datang ke pejabat kami audit melalui itu semua soalan-soalan itu tiada yang kepada kami macam mana? Itu kan kalau dia jangan tanya. Itu saja. Ya, nanti melibatkan skor kami juga kan. Maksudnya tidak ada bintang lah. Jadi di situ punya masalah dia. Itulah maksud dia. Kalau G2 tadi wujudkan benda-benda itu. Maksud dia macam tadi kerja sendiri. Kepuasan pelanggan. Mesti kamu dah buat kan? Dah buat. Jadi sekarang ni kalau sudah kamu tahu melalui platform ni, boleh kamu buat simple kaji selidik saja ataupun simple maklum balas yang boleh kamu buat hantar kepada pelanggan. So wujudlah kamu punya dokumen. Begitu. Buat saja dia punya. Sementara kita tunggu 3.0, kamu boleh create apa yang saya sarankan tadi. Jadi di situ kita boleh nampak dia punya. Ya. Kalau macam kaji selidik ya, kalau macam kita ni contoh kita ada buat page dalam Facebook kan, seorang ada buat recommendation daripada itu kita boleh ambil kira sebagai kaji selidik kan? Kita panggil apa? Testimoni ya, testimoni ya. Kan biasa begitu kan? Kalau di media sosial, boleh? Boleh. Di Facebook tu hantar kepada orang message ke apa kan? Okey tuan, saya mau maklum balas. Bolehkah bagi sedikit ulasan apakah berkaitan dengan kita punya projek ni? So dia akan bagi itu sebagai bukti bahawa kepuasan pelanggan itu macam mana. Okey, faham Okey, 5B. Okey, 5B ni berapa lama tempoh masa yang diambil untuk bertindak terhadap maklum balas pelanggan yang diterima? Okey. Ini biasanya WhatsApp lah kita tengok ke WhatsApp tu ataupun email. Sebab di situ kita tahu dia punya tarikh masa dia. Kita akan nampak berapa lama. Adakah 1 minggu kamu bagi respon ataupun 2 minggu. Contohnya ada aduan contohnya kamu buat paling senang nak kamu faham. Contohnya macam kerja-kerja maintenance lah kan. Maintenance di dalam satu bangunan kerajaan. Contohnya MPS lah paling senang. Majlis Perbandaran Sandakan, kamu buat maintenance di situ. Lepas itu ada kebocoran berlaku. Kebocoran air pipe di dalam tandas. Itu kamu dapat message WhatsApp. Ada kebocoran berlaku aduan. So berapa lama kamu ambil tindakan ke atas aduan tersebut? Kita akan semak lah. Okey. Kalau lebih daripada 2 minggu kita dapati kena tik lebih daripada 2 minggu. Kalau 1 hari dalam sehari tik 1 hari. Okey, kita akan tengok. Okay. Sama juga dengan email lah. Email maklum balas aduan pelanggan semua kita akan cek by email. Kita akan tengok tarikhnya. Betul kan tidak? Okey, so 5C. Faham ya? 5B dan 5A. Okay, 5C. Banyak soalan ni, 53 soalan. Kita ada 12.5, baru skop 1 ni. Okey, apakah organisasi memiliki pengurus atau kaki tangan yang bertanggungjawab terhadap pengurusan perhubungan pelanggan?
dalam syarikat kamu adakah bahagian yang menjawab kamu punya aduan-aduan? Kamu sebagai owner, kamu sebagai pengarah, kamu uruskan benda-benda aduan. Kamulah aduan, kamulah mengurus, kamulah pergi sana, kamulah pergi sini, jumpa sana, jumpa sini, kamulah beli barang semua. Bolehkah kamu? Dan kan kebiasaannya kalau syarikat-syarikat yang ada profile ni, dia akan lantik satu pegawai, admin kah, kurang untuk menjawab dia punya aduan-aduan tadi. Okay? Jadi yang itu semua tu sebenarnya yang ini kita akan tengok di apa? Di contoh organisasi. Okay? Tapi biasanya kita akan tanya dia kontraktor, betulkah kamu ni ada pelanggan yang bahagian ataupun pegawai yang uruskan aduan-aduan ini? Kalau ada, tunjukkanlah. Mana yang adalah. So ini pun salah satu bonus mark kepada kontraktor. Okay? So next. So live kita ni live sekarang, satu Malaysia boleh tengok. Oh, tanya, ya boleh. Okey, dalam 53 soalan tu, kalau kita lulus satu saja, macam mana itu? 53 soalan. Belum sampai. Ini sebenarnya skor ni kita tidak mencari kesalahan kontraktor. Kita tidak cari bintang. Kita memperbetulkan. Maksudnya apa yang kamu antar permohonan melalui sistem tu kita semak. Lepas itu kita betulkan. Kita betulkan balik kita punya. Kalau sebelum ni kita memutuskan kamu dapat 2 bintang, mungkin lepas kami semak dapat 3 bintang. Ataupun sebelum ni dapat 4 bintang. Lepas itu bila kita semak turun kepada 3 bintang. Begitu saja dia punya. Dia tidak ada apa-apa tindakan. Cuma kita just menentukan jatuh bangun dia bintang, turun naik dia bintang. Dia boleh dapat 1 bintang lah walaupun satu soalan. Kalau walaupun satu soalan, maksudnya semua tiada. Ya. Semua tiada daripada soal 1 sampai soal 5 tiada. Kosong lah bintang dapat. So kosong bintang ni kalau kontraktor yang tidak ambil berat, dia hanya sekadar pendaftaran sajalah. Maksudnya sistem tu lepas untuk pendaftaran. Tetapi in terms of tender, dokumen tender, mungkin dia tidak tersenarai. Kalau agensi, kalau di Semenanjung berlaku lah benda tu. Tapi kalau di Sabah ni tak tahulah. MPT merujukan juga. Saya rasa macam tidak kan? Rasa-rasa kalau ada 10 bintang, sedangkan ini kalau tiada pro dia susah. Apa dia? Kalau kabel, Kalau ada kabel, ada pro dia. tinggal paste. Walaupun 10 bintang, settingan tu. Itulah kan. Susah mau kata di sini. Jadi banyak koroni juga. Memang kita. Tapi itulah kehidupan kontraktor. Mau nak pro, kena terima kenyataan. Tapi di sini tak tahu lah. Kalau di Semenanjung dia banyak yang guna kartel. Kartel. Faham tak kartel kau? Iya, di sini pun ada. Sini ada tak? Seluruh Dia Malaysia jual dia itu. punya lesen dia jual, dia bagi pinjam sama kawan, lepas tu dia dapat persen saja. Contohnya 10%, 1%. Okey. Dalam keadaan itu ada berlaku di Semenanjung 1. Kita dapat aduan daripada agensi JKR. JKR di sana detail. JKR di sana memang tak boleh apa? Kata orang dia akan semak setiap dokumen yang kau hantar tu, dia akan semak. So bila kamu semak, dia akan tengok pula dia punya macam dia punya apa polis tu? Dia punya operandi apa tu? Modus operandi dia macam mana? Sama ada dia ni guna kartel ataupun tidak. Kalau orang yang sama yang hantar, dia guna kartel lah. Maksudnya dia lantik satu kontraktor. Lepas tu kontraktor lain ni akan join tender tersebut. So kalau dia dapat daripada situ, dia masih lagi dapat persen daripada dia punya tender yang dia dapat. Begitu. Tapi kita dapat aduan daripada JKR. Dia menggunakan kartel. Lepas tu mewujudkan dokumen yang tiada. Dia hantar dokumen pengesahan ni G2
kita panggil borang G2. G2 ni adalah borang yang mengesahkan bahawa syarikat ni ada pengalaman projek-projek lain di agensi-agensi kerajaan yang lain. Dia pernah ada pengalaman. Lepas tu dia buatlah, dia ada pengalaman untuk membuat bangunan di projek Putrajaya. So JKR ni hantar pergi Putrajaya mengesahkan betulkah orang ni, betulkah kontraktor ni ada buat. And then dia tidak buat projek tu. So apa berlaku? Kita kena tindakan terus gantung SPKK dia 2 tahun. Jadi dia tidak boleh menyertai tender lah 2 tahun tu projek kerajaan. Sakit juga kontraktor, dia banyak mengadu juga lah. Dia datang kepada kami merayu, tolonglah kami mau balik SPKK. Alasan diorang kami ada pekerja ramai, semua cari makan. Itulah alasan-alasan kontraktor. Okay, so itu cerita tentang kartel ni lah. Okay, ada soalan tadi kan? Dah ada sudah? Akak tadi ni kita. Okay, kita pergi skop kedua. Okay, skop kedua pukul berapa kita nak? 12.30 kan? Pukul 1. Pukul 1 makan tengah. Okay, pergi skop kedua. Skop kedua ni adalah keuangan yang perlu diistihar oleh kontraktor. So boleh next. Okay, ini seperti tadi lah saya cakap, mesti adalah penyata keuangan yang di auditor yang disahkan oleh pihak auditor, pengarah syarikat ataupun Putrajaya lah, mesti disahkan. Kalau tiada pengesahan tu kita tidak terima, walaupun muat naik dokumen tu, tapi bila kita tengok tiada pengesahan kita akan reject lah. Okay, sama juga dengan yang pemilikan tunggal perkongsian enterprise ni dan juga liability terhad ni. Penyata kunci kira-kira tu mestilah ada cop syarikat, pengarah syarikat tanda tangan ataupun borang B daripada LHDN. Lepas tu penyata keuangan kita tidak terima, kalau dia buat naik lah kita akan reject. Okay, selain itu juga senarai projek pun kita tidak fikir. Ada memang kita terima pun banyak kontraktor memuat naik senarai projek, tapi kita reject lah. Okay, so next. Okay, ini adalah borang yang berada di dalam sistem skop 2.0 tadi, yang perlu tuan-tuan dan puan-puan isi berdasarkan dokumen yang ada lah. So macam aset nilai tetap, total fixed asset, total current asset, total current liability. Ini untuk ROC. So ROC ni ada penerangan dia untuk next slide. Okay, so kalau familiar untuk sedia berhad saja. Siapa sedia berhad sini? Ada sedia berhad? Satu. Yang lain? Okay, 3 yang ada sedia. So kebiasaannya sedia berhad ni menggunakan yang inilah, financial punya report. Okay, financial report ni kita ambil. Contohnya kamu buat penilaian skor hari ini, okay? Tetapi kamu punya financial report tu keluar pada bulan 9. Sekarang bulan 7 kan. Lepas tu kamu punya financial report bulan 9 sepatutnya keluar. Jadi kita ambil kira financial 2024, 2022, 2023. Okay, start daripada 2022, 2023 sampai 2024 lah kita ambil. Tetapi kalau kamu buat skor hari ini, tetapi financial report kamu keluar pada bulan 5 atau bulan 4, maknanya kamu mesti kemukakan yang untuk tahun ini punya 2025. Okay, maknanya 2025, 2024, 2023. Okay, jelas kan siapa yang sedang berhak tu? Okay, so ini adalah kaedah-kaedah untuk mengisi. Nanti kita share slide ni. Jadi kamu boleh rujuklah kamu punya macam mana mau cara isi keupayaan keuangan. Okay, so next. Okay, so total liability berapa? Liability itu adalah hutang. Okay, hutang dia adalah 20 juta. Jadi boleh isi teruslah merujuk kepada financial report. Ini
Sebenarnya kebiasaannya dia tidak susah pun, sebab semua ada disediakan oleh auditor report. Jadi senang kita rujuk itu saja. Okay, next. Okay, next. Okay, ini adalah contoh istilah. So nanti kamu boleh rujuk senarai apa yang perlu diisi. Revenue plus others income. Okay, revenue ini macam pendapatan kamu lah, pendapatan kamu setiap tahun. Lepas tu others income tu contohnya ada income yang lain. Contohnya kamu labur pergi bank, fixed deposit. So fixed deposit tu dalam 6 bulan, 3 bulan kamu dapat keuntungan. So itu adalah sebagai kamu punya others income. Boleh masukkan sekali. Okay, tapi tak apa ya, ini ROC ni boleh rujuk di sini saja. Okay, boleh next. Okay, ROB. So kebanyakannya di sini ROB kan, enterprise pemilikan tunggal. So apa yang kamu perlu buat? Seperti saya cakap tadi lah, sediakanlah penyata kunci kira-kira sesimpel manapun. Kamu rujuk ini saja, mesti ada nilai aset tetap, mesti ada nilai aset semasa. Ataupun menggunakan borang LHDN tadi, borang B. Borang B itu dia memang direct lah. Dia akan ada nilai aset tetapnya. So masukkan sejak nilai itu. Dia rujuk, senang ya. Okay, total fixed asset ni sebenarnya adalah aset yang tidak, maksudnya aset yang tidak boleh dicairkan. Contohnya macam bangunan, kamu ada office, satu office bangunan, itu tidak boleh dicairkan sebagai kamu aset, sebagai aset kamu. Jadi itu ada di dalam aset, nilai aset tetap, fixed asset, total fixed asset. Salah satunya adalah kereta. Kereta pun termasuk dalam fixed asset juga. Okay. Seterusnya total current asset. Okay, total current asset ni adalah aset yang boleh dicairkan. Dicairkan kurang daripada setahun. Contohnya macam duit kamu di bank. Okay, jumlah ESP kamu, jumlah tabung haji kamu boleh masukkan dalam total current asset. Okay. Lepas tu total current liability, maksudnya hutang kamu yang sedia ada. Okay, hutang termasuklah hutang kepada hardware. Contohnya kamu pergi hardware, lepas tu kamu pinjamlah, bos kita runding untuk saya hutang dulu kamu punya barang. Nanti kalau saya dapat klaim daripada projek sekian, saya bayar. So itu termasuk dalam kamu punya current liability lah. Berapa total yang kamu pinjam. Termasuk juga dengan gaji pekerja. Gaji pekerja pun termasuk dalam total current liability. Total current liability ini adalah yang kita bayar kurang daripada 1 tahun. Okey. Lepas itu jumlah hutang berapa yang kamu bayar? Hutang kereta, hutang bangunan, sewa menyewa, itu sebagai hardware tadi berapa? Okey. Okey, nilai owner equity ni pula adalah macam saya cakap tadi, ada fixed deposit. So fixed deposit boleh masukkan dalam sini. Lepas tu 9A adalah pendapatan, revenue plus others income. So revenue ni adalah pendapatan tahunan. Okay. Untuk tahun ini lah, untuk tahun 2025 ataupun 2024. Sebab tahun ini belum habis lagi. So kita fokus kepada 2024. Berapa kamu dapat 2024 punya revenue? Lepas tu plus dengan others income. Others income contohnya kamu jual lebihan, kamu punya projek-projek, lebihan apa? Lebihan besi-besi yang kamu tidak pakai sudah, lebihan potongan-potongan tu kamu jual pergi besi buruk. Jadi duit tu kamu masukkan dalam others income. Ataupun kamu jual lori, kamu ada lori, aset lah lori. Lori ni lama sudah, jadi mau jual. Kamu jual pun 20.000 ataupun 30.000. So masuklah dalam others income ni kamu punya sebagai pendapatan. Okey. Okey, kos jualan ni adalah kos operasi. Dia tidak melibatkan kos admin. Contohnya macam admin tu kerja-kerja pejabat lah, surat menyurat, pen, alat tulis semua tu lah, termasuk dalam utility, elektrik semua tu termasuk dalam, tidak dimasukkan dalam cost of sale. Cost of sale ni adalah operasi sahaja.
operasi saja. Sudah di dalam site tu, berapa kos kamu untuk menjalankan satu projek ini? Dia tidak masuk lain-lain. Okey. Seterusnya adalah expenses. Expenses adalah perbelanjaan yang kita buat. Okey, perbelanjaan itu maksudnya kamu berapa kamu belanjakan? Itu expenses, duit yang keluar. Kamu beli semen, kamu beli batu bata, kamu beli besi, itu alat tulis, kertas-kertas semua tu, itu termasuk dalam expenses. Boleh senaraikan semua. Okay. Lepas tu net profit before tax. Okay, ini pendapatan sebelum tax. Okay. Memang semua syarikat ni kena wajib istiar dengan LCDN. Kalau tidak, LCDN kerja kamu nanti lagi berganda kamu kena. Okay. Jadi kebanyakannya syarikat-syarikat besar ni untuk menentukan ataupun menentukan kamu ni pendapatan kamu menaik setiap tahun ataupun mendatar ataupun menurun ataupun turun naik adalah berdasarkan dengan net profit before tax. Okay. Kalau kamu tentukan kamu punya pendapatan melalui ini lah. Okay. Lepas tu yang untung bersih tu adalah selepas tax lah. So itu untung kamu lah. Ini yang kebiasaannya kontraktor gunakan untuk bayar bonus staff di sini. Maknanya dia untung sudah selepas tax. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah saya sengaja simpan. Saya ambil benda ni daripada Google sebagai kamu punya panduan lah. So ini kamu boleh muat naik dalam sistem nanti, sistem score. Kamu buat sedikitlah kunci kira-kira secara basic sahaja. Tidak lain terlalu sampai accountant keluar masuk duit semua tu kan. Ataupun kamu menggajikan accountant, kamu suruh buat kunci kira-kira kamu buat saja, ikut saja yang Google punya. Itu pun kita ambil kira-kira. Janji ada cop dan cop syarikat dengan tanda tangan kamu sudah cukup. Okay, next. Okay, keupayaan teknikal skop 3. Okay, next. Okay, soalan 16A. Berapa ramai pekerja personal yang telah diakreditasi oleh CIDB di dalam syarikat anda? Okay, ini banyak kontraktor yang muat naik sijil kecekapan pengurusan. Okay, sijil kecekapan pengurusan tu dia bukan akreditasi kontraktor. Itu adalah syarat wajib kepada kontraktor lah. Contohnya macam SKP business integrity kamu mau naik di sini, itu bukan. Itu adalah syarat pendaftaran untuk pembaharuan kali pertama. Yang dimaksudkan dengan SKKP yang akreditasi CIDB ini adalah SKKP, sijil kecekapan kemahiran pembinaan. Yang kamu hantarlah seperti yang kita bincangkan mula-mula tadi, pekerja asing dihantar pergi ataupun lokal ataupun tempatan dihantar oleh kamu pergi training dengan CIDB. So CIDB keluarkan sijil SKKP. So SKKP itu yang digunakan dalam soalan 16B. Kalau tiada sijil tu cakap je tiada. Senang. Okay, jangan kamu mandai-mandai pergi tekan 4, 5 ataupun 2. Bila kita pergi sana tiada sijil tu. Anda IPM tengok sijil dia apa? Tajuk sijil kan nanti sini boleh next. Mana? Next tadi. Back. Tadi boleh tadi. Itu yang soalan 16B itu, sijil penyertaan atau kehadiran tidak diterima. Ingat sijil penyertaan atau kehadiran tidak diterima. Hanya sijil kecekapan kemahiran daripada lain-lain agensi tidak diterima. Okey, tidak diterima juga agensi lain. Okey, maknanya dari PKK, Pusat Khidmat Kontraktor keluarkan sijil kemahiran juga. Ataupun dari IKM, ILP, itu tidak terima lah sijil kemahirannya. Hanya CIDB keluarkan sahaja, diambil pakai. Kamu pernah nampak ke sijil tu? Pernah nampak? Penggilia tapak tu.
penyiaran tapak pun salah satu juga boleh diambil kira. Saya rasa ada contoh nanti saya tunjukkan contoh sijil. Sorry lah, saya sebenarnya kurang sehat nih. Sebabnya dia ganti. Sekejap lah, saya cari dulu punya. Iya. Oh, saya bawa banyak ni. Ini kita jumpa salah satu penemuan ni lah. Kita peroleh ni. Mana tu? Mesti ada yang nak nampak lagi. Ini. Aku boleh nak singkat. Okey, ini adalah SKKP untuk pengurusan facility level 1. So dia punya sijil macam ni lah bentuk dia. Kalau ada tertera di atas ni sijil kompetensi kemahiran pembinaan, sijil ni lah yang kita boleh ambil kira. Selain daripada sijil yang ada logo CIDB ni, tiada logo CIDB, tidak boleh. Jadi boleh tanda tiada lah kalau tiada. Kalau ada, berapa keping kamu ada? Okey. Lepas tengok sijil dia, tengok sijil. Kalau macam Ada sijil contoh sijil yang kamu ada. Dikeluarkan yang ABM, KDBB dan Malaysia. Dia mau ada CIDB yang ABM tu training. Tapi dalam lepas ABM punya training tu, dia ambil lagi sijil ini. Nah ini yang final. Yang itu ibarat macam sijil kehadiran penyertaan. Ya betul. Ini yang kita mau, ya. Penyiaran tapak pun boleh. Okey. So kalau tiada cakap tiada, kalau ada berapa orang. Lepas tu macam mana kita menentukan dia ni sebagai pekerja syarikat? Okey, kamu ada sijil ni. Okey. Di sini dia tiada nama syarikat pun. Tiada nama syarikat ABC kontraktor. Dia tiada. Jadi macam mana kita tahu? Melalui caruman KWSP. Kamu perlu buktikanlah dengan kami. Okey, ini adalah pekerja syarikat. So apa bukti dia? Caruman KWSP bulan terkini ataupun bulan yang dia hadir tu. Contohnya dia ni sudah resign. Dia sudah keluar daripada syarikat. Buktikan dengan kami dia berada di syarikat untuk hadir ini. Itu kita ambil kira bahawa ini betul-betul syarikat. Kalau owner lagi baguslah. Dia tidak perlu pembuktian KWSP. Owner kita ambil kira juga. Janji ada sijil yang tadi. That's it. Okey, faham ya? Okey, soalan 17. Berapa tahunkah syarikat mempunyai pengalaman dalam sektor ini? Okey. Ini kebiasaannya kita tidak tanya kontraktor lah, kita rujuk kepada profile terus. Okey, daftar tahun 2017. So kita tik teruslah. Kurang 2 tahun, di antara 2 hingga 4 tahun. Jadi tuan-tuan dan boleh rujuk tuan-tuan punya profile tahun bila berdaftar dengan CIDB. So kalau kurang dari setahun, tik setahun. Itulah. Okey, paham ya? Okay, next. Okey, baik tadi lupa saya terangkan. Okey. 16A. Okey, 16A ni banyak kita dapati kontraktor ni mewarnai sijil akademik. Okey, sijil akademik, sijil ijazah, sijil diploma, sijil kemahiran politeknik, kemahiran makraf. Itu tidak kita ambil kira lah. Okey, ingat tu ya, jangan mewarnai sijil itu semua. Yang itu di bahagian lain, yang ini bukan. Okey, next. Okey, so soalan 18, berapa ramaikah pekerja profesional di dalam syarikat anda? So kebiasaannya kontraktor G2 ni jarang ada yang profesional, kecuali dia sebagai director, sebagai pemilik syarikat membuat grade G2, dia ada engineer, dia ada berdaftar dengan lembaga jurutelah. Itu kita boleh ambil kira. Tapi kebaikannya kami rasanya tidak ada. Jadi saya pernah ada tak profesional? Ada. Okey. Kalau ada boleh listkan berapa orang profesional yang kamu ada. Dia BM boleh. Okey. Ini contoh-contoh sijil dia lah. Okey.
Malaysia, lembaga teknologi Malaysia pun boleh. Okay, ini kita boleh ambil kira sebagai profesional. Yang ini sebagai engineer, dia berdaftar dengan engineer lembaga jentera Malaysia. So ini sebagai profesional. Kalau ada accountant, boleh sertakan sekali sijilnya. Kalau ada peguam, boleh sertakan sijilnya. Daftar sebagai peguam. Okay, paham ya? Okay, next. Soalan 19. Apakah yang telah dilaksanakan oleh syarikat untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, kualiti projek? Yang pertama, pembelian jentera. Okay. Pembelian jentera ni contohnya kamu beli lori, paling senang lah. Kamu beli traktor, kamu beli mesin. Itu sebagai satu bukti kamu pembelian kamu. Macam mana membuktikan benda tu? Melalui kamu punya rekod pembelian. Buktikan dengan kami kamu ada bukti pembelian jentera. Kalau macam kad kereta ke apa kan? Kad kereta tu atas nama company. Boleh. Boleh. Atas nama company boleh. Tapi kalau atas persendirian, itu tidak. Itu memang persendirian punya. Okey, menaik taraf jentera. Apa yang dimaksudkan dengan menaik taraf jentera? Faham? Ada yang faham boleh explain dengan kan? Ataupun ada pengalaman kah yang boleh dikongsikan? Ada. Okey, menaik taraf jentera ni, contohnya kamu ada lori. Okey, lori kamu tu sudah lama. Lepas tu sudah lama. Minyak pun kuat makan. Kan, kos pun tinggi untuk jaga ini lori. Jadi kamu beli enjin yang baru, tukar upgrade daripada jimat minyak daripada daripada banyak guna minyak kepada jimat minyak. Begitulah dia upgrade. Ataupun kamu ada lori, kamu mau gunakan lori itu untuk angkat barang kan, tetapi kamu upgrade jadikan dia tangki air, maksudnya menggunakan sama kenderaan. Itu pun salah satu sebagai kamu punya alternatif lah. Tapi kebanyakannya yang begini kita minta gambar saja cukup. Okey, gambar bahawa kamu sudah upgrade kamu punya peralatan jentera. Okey, cukup sekadar gambar. Okey, menerapkan teknik pembinaan baru. Okey, ini contohnya teknik baru lah. Apa yang kamu buat dalam kerja pembinaan? Contohnya apa? Contohnya menggunakan bahan. Contohnya bahan lah, menggunakan sebelum ini batu bata jenis yang kurang kuat. Lepas itu kamu menggunakan yang kuat. Itu pun kita boleh pikir. Tetapi dengan pembuktian pembelian, kalau tiada bukti maknanya kita tidak boleh. Okey. So boleh tik kalau ada. Kalau tiada jangan tik. Okey. Lepas tu menerapkan bahan pembinaan baru. Okey. Contohnya bahan pembinaan baru. Sekarang kan banyak teknologi baru kan. Teknologi macam baru-baru ni saya pergi Thailand. Saya buat verifikasi bahan. Okey, verifikasi bahan ni maksudnya pengimport tu dia panggil CIDB untuk hantar pergi Thailand. So di Thailand tu kita akan cek bahan yang sebelum masuk Malaysia, kita akan cek dulu bahan tu sama ada dia ni ikut standard Malaysia standard ataupun tidak. Okay. Kalau ikut, kita akan keluarkan sijil, kita panggil COA, Certificate of Approval. Certificate of Approval ni digunakan oleh custom. Okay. Selagi tidak ada Certificate of Approval tu, custom tidak lepaskan produk tu masuk pergi Malaysia. Okay. Jadi time tu kami pergilah kilang tu. Jadi dia buat macam fiber cement. Fiber cement ni dia menggunakan semen. Selepas tu dia menggunakan bahan terbuang seperti kotak import daripada Amerika. Dia campur adukan semua. Lepas tu jadikan sebagai macam plywood punya katalah size plywood. Lepas tu dia akan ikut ketebalan kita berapa kita mau. Lepas tu dia akan terap lah. Dia akan cetak ikut desain yang kita mau.
Desainnya macam kayu. Dia macam menggantikan kayu. Fiber cement. Boleh Google lah fiber cement ni macam mana. Itu adalah teknologi terkini. Jadi kalau kamu terapkan dalam kamu punya pembinaan, boleh kamu tik yang bahan pembinaan baru dengan cara pembuktian pembelian tadi lah, dan juga pemasangan untuk di kamu punya projek. Inilah gambar kami pasang dan ini bukti pembelian kami punya produk yang kami gunakan. Boleh. Okey, seterusnya menerapkan kecekapan. Okey, kecekapan ni macam mana kita mau kasih cepat pembinaan tu supaya cepat siap. Okey, kalau kita guna manual lambatkan. Jadi kalau kamu tengok di TikTok sekarang ni banyak dia terapkan, dia tunjukkan macam mana mau pasang satu siling. Dia pakai hidrolik, dia pasang satu siling, dia tepuk macam tu je. Jadi senang menjimatkan masa. Lepas tu kos guru pun tidak banyak dipakai. Misalnya kalau pakai shilling ni mesti ada 2 orang, 3 orang, itu secara manual lah. Jadi kalau menggunakan yang mesin tu, dia sekejap. Boleh kamu Google lah mesin hidrolik. Menarik. Okey, itu adalah menerapkan kecekapan. Maksudnya kalau ada produk kamu tu yang kamu untuk kasih cepat tu, boleh kamu tik dengan syarat macam tadi lah. Pembelian, bukti pemilihan, bukti penggunaan mesti ada. Okey. Lepas tu menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan ni kebiasaannya macam latihan, training. Yang kamu pergilah sendiri. Pergi training untuk mendapatkan pengetahuan tentang meningkatkan produktiviti ataupun kecekapan ni. Okey. Macam tadi lah, owner tadi kan ada PSC kan. So itu pun boleh tik juga. Okey. So yang lain tiada. Lepas tu soalan 20, bidang pengkhususan syarikat. So ini kebiasaannya kita akan tidak tanya kontraktor lah. Kalau kita datang pergi kebanyakannya kontraktor betul, sebab dia tahu kan dalam dia punya profile tu berapa bilangan pengkhususan yang ada. So kita teks saja. Okay, next. Okay, ini saya assessment sudah tadi. So boleh next. Okay. So jam menunjukkan pukul jam 12. Kita ada 1 jam lagi. Oh siap. Boleh lah kan? Balik awal pun tak apa kan? Boleh. Kamu balik jam berapa ni? Oh balik sekarang? Tak boleh. Nanti tak keluar sih kamu kalau balik sekarang. Makan dulu lah. Ya kita minum petang dulu baru balik. Boleh ya? Kalau tidak boleh. Dia macam dah lengkap lah. Okey, pengurusan projek. Setakat ada soalan kah? Ada. Okey, pengurusan projek next. Okey, soalan 21. Adakah syarikat mempunyai manual prosedur piawai operasi? So ini kebanyakannya projek kontrak-kontrak besar lah. Okey, manual prosedur piawai operasi. Okey, kalau secara asas tu, kalau kamu tik secara asas, kamu ni ada carta alir saja. Okey, manual operasi ni dia macam cara kerja kamu. Okey, contohnya kamu kalau di paling senang lah, mudah faham kan. Contohnya menghantar dokumen, contohnya hantar tendering ataupun melantik subcon ataupun melantik menyertai tender. So apa prosedur yang kamu perlu buat? Okay. Tengok iklan contohnya macam gitu. Catat je lah visi ni apa. Itu secara asas dia punya manual prosedur. Okay. Kalau meliputi menyeluruh ni dia mesti lengkap lah. Mesti ada carta alir, mesti ada quality management system. Itu secara menyeluruh. Kalau bidang operasi dia ada method of statement saja. Method of statement ni maksudnya cara kerja, carta alir ditambah dengan panduan penerangan. Itu method of statement. Kalau yang carta alir macam saya cakap tadi lah, dia ada carta alir saja. Okey, itu secara asas. Okey, next. Okey, soalan 22. Apakah tahap penggunaan prosedur piawaian pengendalian masyarakat?
Oke, kebiasaannya ini kita akan tanya kontraktor juga. Kita akan interview dia lah. Skor ni, kalau kita masuk pergi permis kontraktor, kita akan sama ada kita akan secara interview, dokumen, kena tunjukkan dokumen. Itu salah satunya lah. So kebiasaannya ini kita akan interview saja. Pokoknya dilaksanakan sepenuhnya, dilaksanakan sebahagian saja, sebahagian panduan saja, contoh saja. Oke. Tapi ini berdasarkan soalan 21 tadi. Kalau kamu lengkap, maksudnya dilaksanakan sepenuhnya lah. Oke, next. Soalan 23 tadi belum kita sentuh kan? Request balik. Oke, bilangan projek siap bagi tempo 3 tahun terkini seperti yang dinyatakan di bawah. Oke, so ini adalah projek-projek, pengalaman projek-projek yang kamu ada. Oke, mendahului masa. Berapa projek kamu mendahului masa? Contohnya kamu punya projek, tempo projek itu 2 tahun, tetapi kamu boleh siapkan 1,5 tahun saja. So berapa lama kamu boleh siapkan mendahului masa? So berapa projek? Kalau ada 2-3 projek, nyatakanlah 2-3 projek. Tapi pembuktiannya macam mana? Kamu mesti sertakan LOA, surat tawaran kerja tadi, ditambah dengan kamu punya CPC. CPC adalah sijil perakuan siap kerja daripada klien. Kalau tiada tu kita tidak ambil kira. Mesti ada 2 benda. Surat tawaran, mesti ada CPC sekali. Jadi kita tahulah di situ betulkah dia mendahului masa. Oke? Menepati masa. Menepati masa ini macam biasa lah, sama juga macam tadi CPC dan juga LOA. Kita akan tengok bilangan projek yang kamu sedia. Contohnya 5 projek yang menepati masa. Tetapi bila kita pilih permis kamu, kita dapati 3 saja yang menepati masa. So kita akan ubah daripada 5 tadi kepada 3. Begitu. Oke, melewati ini, lewatlah macam tadi juga. Lewat berapa? Oke. Kontrak ditamatkan ini jaranglah berlaku. Jarang berlaku kontrak ditamatkan. Dia jaranglah nyatakan. Dia jarang nyatakan kontrak ditamat. Oke. So kalau ada EOT, maksudnya extension of time kamu buat, nah itu kita tidak pikiran. Kita tidak pikiran dalam kamu punya projek soalan 23 ini. Oke, hanya projek yang siap sahaja yang kita pikir. Oke, soal next. Oke, apakah syarikat menggunakan ICT dalam operasi seharian? Of course, sudah tentu. Sebab kebanyakannya kita ini menggunakan laptop, menggunakan Excel. Jadi sudah tentu ini adalah soalan bonus mark kepada kamu lah. Nyatakan ya saja. Oke, so apakah jenis perisian yang sedang digunakan dalam syarikat? Technical. Oke, ini mau kepada technical punya software. Oke, kalau kontraktor besar, kebiasaannya dia akan ada package-package ini lah. Dia ada AutoCAD, dia ada Microsoft Project, QS software. Kalau ada benda-benda di sini boleh nyatakan, boleh tick. Oke, jangan tick saja tapi kena ada bukti juga. Tick tu mesti ada bukti bergambar. Oke, bukti pembelian software. Kalau ada software pembelian bukti pembelian tu tunjukkan dengan kami. Tapi pastikan itu adalah nama syarikat, atas nama syarikat. Kalau sistem screenshot, pastikan nama yang tertera itu adalah nama staff syarikat yang digajikan ke NBSP. Okay. Kalau dia login, lepas itu ada nama dia. Pastikan nama itu tertera nama staff. Okay. Itu pun kita boleh ambil kira. Okay. Jadi kalau tiada, nyatakan tiada saja. Okay. So soalan 25B, apakah jenis perisian yang sedang digunakan oleh syarikat pengurusan? Okey, ini kebiasaannya macam Office Tool lah. Office Tool ni semua ada. Word, Excel, PowerPoint, itu semua Office Tool. Boleh tick yang itu. Inventory System Management ni, kalau ada nyatakan inventory. Okey, penyimpanan cara stok inventory punya. Macam mana kamu kawal sedia. Okey, Document Control,
Human Resource Management and Accounting System. Kalau ada, nyatakan software apa yang kamu gunakan, dan muatkan screenshot saja sekali bukti pembelian. Okey, kalau tiada, nyatakan tiada, non sahaja. Okey, bukti pembelian, pengguna perisian. Okey, alright. Next, bagaimana organisasi mempraktikkan pengurusan risiko? Okey, pengurusan risiko ni adalah risiko kepada projek kita, kepada diri kita sendiri, kepada pekerja kita. Okey, pertama adalah polisi insurans. Mesti tuan-tuan dan puan-puan ambil insurans juga kan kalau buat projek. Jadi itu boleh kita ambil kira. Okey, insurans untuk pekerja boleh, insurans untuk projek boleh. Okey, selepas itu profesional yang berdedikasi. Profesional yang berdedikasi ini maksud dia profesional, individu yang menjaga tentang risiko. Siapa individu yang menjaga tentang risiko ni? SO punya green adalah green card. Green card. Green book daripada JKKP. Dia yang profesional, ya, menjaga tentang risiko. Kalau ada, nyatakan. And then muat naik dia punya sijil pendaftaran Green Book. Ini contoh dia, contoh Green Book yang dikeluarkan oleh JKKP. So kalau ada, nyatakan berapa orang, itu sejak berapa orang di tepi. Yang sijil Muat naik je berapa? Kalau 5 orang, muat naik je 5. Boleh. Kalau yang macam yang sijil OSHA tu, Sijil OSHA siapa yang keluarkan? JKKP. Kalau JKKP boleh. Dia kalau JKKP lah. Okey. Lepas itu unit khusus. Kalau ada yang risiko ni, mesti unit khusus tu ada. Unit khusus ni macam mana kita mau cek? Kebiasaannya kita akan rujuk carta organisasi. Carta organisasi terkini. Okey. Dalam carta organisasi tu, kalau ada pengurusan risiko ni, dia ada satu unit yang menjaga risiko ni. Okey, mestilah diketuai oleh yang Green Book tadi lah. Okey, kita panggil safety officer. Itu boleh diambil kira dalam kira. Boleh tik kalau ada unit khusus. Okey, lepas tu penilaian risiko. Kamu ada buat penilaian risiko kah? Yang kebanyakannya orang buat high rate lah. Kalau ada high rate, boleh nyatakan ada tik. Okey, bila kami datang pergi kena buat naik tu. Habis tu bila kami datang pergi punya perbis, tunjukkan dengan kami. Inilah highlight yang kami buat. So betul lah kamu ada buat penilaian. Okey, metodologi atau perisian ni dia macam kaedah macam mana kamu buat pengurusan risiko. Sama ada brainstorming. Brainstorming tu maksudnya kamu pergi perhimpunan. Perhimpunan berbaris semua pekerja. Lepas tu kamu ambil gambar. Inilah kami buat. Kami brainstorming bekerja berkenaan dengan keselamatan. Jadi itu pun sebab itu bukti yang kamu buat. Okay. So kaji selidik pun boleh. Yang brainstorming ni kamu hantar pergi kamu punya staff. Okay. Kaji selidik risiko macam mana? Adakah kamu rasa kamu selamatkan untuk kerja-kerja pembinaan ni ataupun tidak? Boleh hantar kepada diorang. Okay, so next. Okay, 27 dan 28 ni adalah Quilasik dan Sasik. So siapa yang kontraktor yang buat benda ni boleh dan dapat sijil tu boleh nyatakannya. Tapi kebanyakannya dah ada yang sepanjang saya pergi pervis kontraktor lah, dia jarang buat Quilasik dan Sasik. Tapi sebenarnya bagus Sasik ni. Sasik ni adalah projek kerajaan. Okey, Quilasik ni adalah projek bangun kerajaan yang kita akan nilai kualiti kerja. Maksudnya CIDB akan masuk, kita akan nilai kualiti dari segi macam mana pasang tiles ada atau tidak. Itu. Dan situ kita akan keluarkan sijil. Okey. So Sasik ni lebih kepada amalan hijau di dalam bangunan lah. Bangunan
sama ada bangunan ni mesra alam ataupun tidak, bahan yang digunakan tu mesra alam ataupun tidak, pencahayaan dia macam mana, adakah memenuhi amalan hijau atau tidak. Itu salah satu penilaiannya yang ditetapkan oleh dalam syahsyid. So kalau ada boleh tik berapa persen kamu dapat, kalau tiada cakap je tiada, boleh tik yang 2 di atas. Okay, next. Okay, apakah bentuk amalan hijau yang dilaksanakan oleh projek dalam tempoh 3 tahun terkini? Okay, MyCREST, lepas tu environmental 14001, sustainability report, lain-lain produk dan tiada. Kalau ada boleh nyatakanlah di atas tu. Kalau ada nyatakan tik, kalau tiada tiadalah. Okay, sustainability report tu adalah report yang kamu buat berpandukan kepada jabatan alam sekitar. Maksudnya kamu dapatkan borang dari jabatan alam sekitar, kamu isi report tersebut, hantar kepada jabatan alam sekitar balik. So politik yang itulah kamu buat. Kalau environmental 4001 ni kebiasaannya yang kecil-kecil besar lah. Environmental 14001 ni sebenarnya penting untuk kontraktor-kontraktor yang besar ni sebenarnya. That's why lah dia banyak ambil. Sebab dia mau macam menarik kepercayaan pelanggan, menarik kepercayaan klien-klien ni untuk ambil dia. Kalau dia ada yang ini, maknanya dia ni bangunan ni dia buat adalah berdasarkan alam sekitar. Maksudnya dia menjaga alam sekitarnya. Kemungkinan berlaku efek kepada bangunan ni kurang. Jadi dia ambil lah. Dia soal banyak syarikat-syarikat besar. Dia ambil 14001 ni. Okay. So apa lagi? So next. Okay, so stop 5 ni kita akan sambung pada petang nanti. So yang buka sistem ada yang kamu faham kan? Yang buka sistem, ada yang buka sistem kan? Mau tanya apa-apakah yang kamu tidak faham? Macam mana mau upload, macam mana mau ada setakat ini. Mau paham? Mau lapor saja? Okey, memandangkan sudah zuhur, saya rasa setakat di sini saja untuk sesi kita pagi ini. Kita berehat 12.15 untuk makan tengah hari dan berehat, dan kita akan sambung semula jam 2. Jam berapa? Okey, saya serahkan kepada urus setia kan. Dia akan terangkan kita punya perjalanan seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Kalau jadual tu kita akan bermula jam 2.30. Tapi saya minta kerjasama, kita start masuk jam 2, boleh? Awal habis, awal siap, awal kita balik. Boleh kan? Okey, sebelum tu, sebelum saya jemput tuan-tuan untuk menjamu selera, pastikan waktu rehat ni jangan ada gunakan ilmu ghaib lah. Okey? Ilmu ghaib ni susah juga sebab last dia petang ni ada tu apa? Borang malas lah. Borang malas tu wajib kena isi semua lah. Jadi di sana juga lah untuk sijil juga tu. Jadi kalau tiada scan petang ni, kita nampak lah dia tidak ada sebelum petang. Jadi untuk kami ada sediakan backdrop juga di depan tu. Kadang-kadang ada juga yang bos-bos majikan-majikan ni mau bukti kamu ada ambil kursus. Sudah ada kursus ini, ada kami sediakan backdrop. Kalau mau bergambar lah, tiada masalah. Mau bergambar di sini pun tiada masalah. Kami okey je. Okey, sebelum kita untuk jamu selera, kita baca doa dulu lah. Baca doa makan terus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Okey, sekian. Tuan-tuan dijemput untuk jamu selera. Persilakan.
Jal. Mantap, si shit lah tu pandai.